Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Hari ini bertajuk Sedekah Kunci Kebaikan. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah anak-anak, hari ini kita tengok tajuk sedekah kunci kebaikan. Okey, sedekah kunci kebaikan ini di bawah tajuk hadis tingkatan 3. Mari sama-sama kita baca matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal ithnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Muttafaqun alaih. Ini dia hadis yang perawinya bernama Abu Hurairah. Kita lihat apa maksud hadis yang Ustazah baca tadi. Setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Setiap hari yang terbit padanya matahari, kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah ialah sedekah. Dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangan, atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangan ialah sedekah. Dan perkataan yang baik ialah sedekah. Dan setiap langkah berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Ini maksud hadis yang Ustazah bacakan tadi. Mari kita lihat apa sebenarnya yang diceritakan di dalam hadis ini. Okey, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah maksud sedekah. Dan seandainya di dalam soalan dia bertanya apakah maksud sedekah, maka inilah jawapan yang perlu anak-anak beri. Maksud sedekah dari segi bahasa ialah pemberian, manakala dari segi istilah ialah sesuatu pemberian bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa-apa yang kita beri kepada orang lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata-mata, itulah maksud sedekah. Perbuatan sedekah sebenarnya merangkumi segala perkara yang baik. Merangkumi segala perkara yang baik, bukanlah setakat tertumpu kepada wang, harta, wang ringgit sahaja. Tetapi apa-apa perkara yang baik maka termasuk dalam istilah sedekah. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari, kullu ma'rufin sadaqah. Tiap-tiap itu yang ma'ruf, yang baik itu adalah sedekah. Ini adalah maksud sedekah. Kemudian kita lihat apa lagi amalan yang disebut dalam hadis yang dikira sebagai sedekah. Yang pertama, ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Apa maksud ta'dilu bainal itsnaini sadaqah? Berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah. Berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah dikira sedekah. Apa maksud berlaku adil? Kita damaikan. Kita baikkan. Kita amankan dua orang yang bertelingkah, maka pahala yang kita perolehi adalah seolah-olah kita bersedekah. Kita lihat apa kelebihan sebenarnya mendamaikan dua orang yang bertelingkah. Mendamaikan dua orang yang bertelingkah sebenarnya kita dapat mententeramkan hati kedua pihak. Sudah barang pasti ketika bertelingkah sebagaimana gambar ini, hati kedua-duanya setengah panas. Membara kemarahan. Jadi adanya kita untuk mendamaikan dua orang yang bertelingkah ini sebenarnya mententeramkan hati kedua
pihak. Dan yang kedua kelebihannya ialah kita dapat menghalang dua pihak yang bertelingkah tadi melanggar perintah Allah. Allah tidak suka kita bergaduh bermusuhan. Itu dia kelebihan ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Okey, kita lihat pula amalan yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dan kamu bantu seseorang naiki tunggangan. Apa maksud kita bantu seseorang menaiki tunggangan? Maksudnya kita tumpangkan. Kita tumpangkan seseorang itu menaiki kenderaan kita. Andai kata contohnya kita nampak seseorang itu berjalan kaki, sudah barang pasti kita tahu dia tidak mempunyai kenderaan. Jadi kita tumpangkan dia menaiki kenderaan kita. Okey, apa kelebihan sebenarnya bantu orang naiki kenderaan atau tunggangan? Yang pertama, memberi keselesaan kepada orang yang perlukan bantuan. Seperti warga emas, ibu mengandung atau OKU. Selain daripada itu, kita dapat meringankan beban orang lain. Kita lihat slide yang seterusnya. Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Apa lagi yang dikira sebagai sedekah ialah mengangkat barang-barang atas tunggangan dikira sedekah. Kalau tadi kita menumpangkan orang menaiki kenderaan kita, sekarang ini ialah kita bantu seseorang itu bawakan barang dia ke dalam kenderaan dia. Okey, kita lihat apa kelebihannya. Sama kelebihannya sebagaimana tadi, beri keselesaan kepada orang yang perlukan bantuan. Tak kisahlah siapa, yang lebih utama kita bantu ialah warga emas, ibu mengandung ataupun orang kelainan upaya. Selain daripada itu, dapat meringankan beban orang tersebut. Yang keempat, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Dan perkataan yang baik itu sedekah. Apa maksudnya dekat sini? Sama ada kita bertutur perkara-perkara yang baik ataupun kita memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada orang lain, maka perbuatan kita itu termasuk di dalam amalan sedekah. Apa kelebihan kita mengucapkan perkataan yang baik? Sebenarnya daripada ucapan atau ungkapan yang baik itu dapat menenangkan hati pendengar, dapat mengelakkan pertelingkahan. Selain daripada itu, menampilkan imej dan peribadi yang baik. Kerana orang yang baik akan menuturkan perkataan-perkataan yang baik-baik sahaja. Selain daripada itu, dapat menyuburkan budaya komunikasi yang berkesan. Komunikasi yang berkesan hanya lahir daripada ucapan dan ungkapan yang baik sahaja sebenarnya. Kita pergi kepada amalan yang kelima. Kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Berjalan untuk menunaikan solat. Berjalan untuk menunaikan solat ke masjid ataupun surau. Amalan tersebut ialah mendapat pahala sedekah. Kelebihannya yang disebut di sini ialah ditingkatkan darjat, dihapuskan dosa. Selain daripada itu, dengan kita berjalan ke masjid, sebenarnya kita telah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Selain daripada itu, kelebihan berjalan kaki ke masjid juga, kita berpeluang melaksanakan amalan sedekah yang lain. Sebagai contoh, mungkin dalam perjalanan kita ke masjid, ada orang yang perlukan bantuan kita, lantas kita tolong. Maka di situ kita mendapat pahala untuk amalan bersedekah yang lain. Itu dia kelebihan. Seandainya kita berjalan menuju ke masjid. Manakala yang keenam, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Mengalihkan sesuatu yang menghalang perjalanan juga dikira amalan sedekah. Apa maksudnya ini? Kita lihat seterusnya. Ustazah fokus pada gambar ini. Maksudnya di sini, mungkinlah dalam perjalanan kita ke sesuatu tempat, kita nampak dalam jalan yang kita lalu itu ada sesuatu yang menghalang perjalanan. Sama ada berbentuk pokok yang menghalang jalan, batu, kayu atau apa-apa yang membahayakan seandainya
benda tersebut tidak dialihkan. Okey, maka kita alihkan, letak ke tepi andai mampu. Kalau tidak mampu, mungkin kita boleh memberitahu pada orang yang lebih dewasa daripada kita untuk mengalihkannya. Maka perbuatan kita itu mendapat pahala sedekah. Okey, apa kelebihannya? Menunjukkan keimanan kepada Allah, kurangkan risiko kemalangan. Okey, dengan kita mengalihkan sesuatu di jalan itu, okay, kita boleh mengurangkan risiko kemalangan untuk orang lain. Selain daripada itu, kita dapat memberi keselesaan kepada pengguna jalan yang lain kerana tidak ada dah apa-apa yang menghalang perjalanan tersebut. Okey, sampai kita pada pengajaran hadis yang pertama. Kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran untuk membantu orang lain. Sebab apa-apa yang Allah kurniakan pada kita sebenarnya boleh, andai kata kita manfaatkan semuanya, okay, bukan setakat dapat membantu orang lain, tetapi menambahkan sebenarnya amalan ataupun pahala untuk kita kumpul sebagai saham kita untuk di akhirat kelak. Yang kedua, kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah kerana setiap mukmin adalah bersaudara. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menuturkan perkataan yang baik kerana itu tanda kita beriman kepada Allah. Demikian Ustazah kongsikan tentang tajuk sedekah. Okey, mudah-mudahan mendapat manfaat yang baik kepada anak-anak semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.